Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa muallimana wa qudwatina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi sama-sama kita menyambung sesi kuliah mingguan kita. Insya-Allah mudah-mudahan majlis kita pada malam ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah akan memberikan kita ketakwaan kepadanya dan seterusnya menjadikan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang saleh insya-Allah. Sidang muslimin muslimat yang berbahagia sekalian, malam ini kita cuba kupas satu tajuk, iaitu berkaitan dengan penyakit yang boleh merosakkan amalan kita, iaitu penyakit ujubun. Ujub ini berasal dari perkataan ajibah. Ajibah ni hairan. Nak dari segi bahasa dia, ujub ini iaitu hairan ataupun terpesona. Tak, bukan kereta pesona dah. Tak, terpesona, hairan, takjub. Nah, ujub. Dari segi istilah dia ialah ujub ini ialah kagum terhadap diri sendiri. Kagum terhadap diri sendiri kerana sesuatu kelebihan ataupun sesuatu kepakaran ataupun sesuatu kejayaan yang diperolehi baik di bidang ilmu, pengetahuan, kekuatan, kepandaian, kemenangan dan lain-lain, tanpa mengingatkan bahawa perkara-perkara itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan tidak merasa takut atau bimbang jika ditarik atau dilenyapkan oleh Allah. Jadi ujub ni maksud dia kagum. Dia kagum dengan diri dia bila dia ada sesuatu kelebihan. Tak kira lah. Nah, dia ni lebih dari segi ilmu. Ilmu dia bijak. Dia rasa kagum. Dia bukan cerita ke orang, dia sendiri rasa kagum. Oh, kawan ni hebat. Duk pondok 10 tahun. Hebat kawan. Dulu masa duk pondok, Allah, kawan jadi imam. Ajar orang, rasa kagum. Dari segi ilmu ataupun dari segi kekuatan dia, kuat. Gunung Kinabalu tu kawan naik dah, kawan daki dah dulu. Nampak gini kawan, Allah, tapi setakat Gunung Kinabalu tu biasa je. Dia rasa kagum. Dan dia rasa benda dia dapat buat tu bukan daripada Allah, dia sendiri. Dia pandai, dia belajar, dapat PhD doktor, dia sendiri. Aku usaha sendiri. Ini bahaya, dia panggil ujub. Ujub. Ataupun dari segi kepandaian, dia bijak, belajar hebat. Tak pakar apa, tak kira lah.
Tak, dia hebat, dia pandai, ataupun dia ni berjaya, ataupun dia ni mendapat kemenangan, apa-apa tak kira lah. Dia mancing ke? Dia mancing. Pertandingan mancing, dia menang. Tak, bawah ni di Terengganu. Pertandingan mancing, 30,000 nombor 1. Oh. Hebat sekarang ni mancing. Johan 30,000. Dapat ke dia? Oh, tengok kawan. Hebat kawan. Dia rasa dia bangga, dia kagum dengan kepandaian dia ataupun kemenangan dia, tanpa dia ingat bahawasanya itu daripada Allah. Ini bahaya. Nah, dan dia tak rasa takut ataupun bimbang, takut-takut Allah tarik balik. Ingat. Kita kena rasa takut, bimbang, takut-takut Allah tarik balik kita punya kelebihan yang Allah bagi. Nah, Allah bagi kita boleh ingat Quran 30 juzuk. Tapi Allah bila-bila boleh tarik. Ingat. Jangan duk bangga, jangan duk kagum, sombong, angkuh sebagainya. Kita bijak pandai. Bila-bila Allah boleh tarik. Kita dari segi kekuatan kita gagah. Aku daripada dulu sampai sekarang tak pernah sakit. Oh, sehatnya dia. Tak pernah masuk hospital. Jangan cakap besar. Orang lain, kencing manis, darah tinggi, hospital hari-hari, seminggu sekali, sebulan sekali ambil ubat. Aku tak ada lah, tak main lah ubat-ubat ni. Tengok. Allah boleh tarik bila-bila masa. Allah boleh tarik bila-bila masa. Jadi, kalau dia tu tak rasa takut benda tu ditarik oleh Allah, tak rasa benda tu dilenyapkan oleh Allah, maka dia dikira ujub. Tak, penyakit yang sangat bahaya yang boleh merosakkan amalan kita. Berkata Imam Al-Ghazali, ujub ialah perasaan takabur, sombong yang timbul dalam hati, di mana seseorang menyangkakan dirinya sempurna dalam ilmu pengetahuan dan amalan. Dia lupa menyandarkan kesempurnaan itu kepada Allah. Dia tak ingat. Aku dapat PhD ni sebab aku susah payah dulu belajar. Aku belajar, aku tuition, aku baca buku. Lupa dah Allah. Lupa dah Allah. Lupa dah Allah. Budak-budak dapat 5A sebab aku pandai lah ni. Dapat 8A sebab aku pandai lah, sebab aku sendiri aku belajar. Lupa dah Allah. Balik pada Allah. Allah yang bagi. Ada member seorang. Member ni perempuan lah. Suami dia pegawai askar di Terengganu. Pegawai askar. Member tu sekali dulu sekolah. Dia cerita baru ni, dia kata suami dia pegawai di Terengganu. Tiba-tiba kementerian telefon kena tukar pergi Sabah. Surat tak sampai lagi. Kena tukar, kena pergi Sabah. Sudah. Isteri dia pun buat ke mana ni? Nak tunggu surat ni daripada Putrajaya. Tapi telefon sampai dah. Bagi tahu kena tukar ke Sabah. Dia balik kampung, balik Kelantan. Balik kampung, jumpa dengan mak ayah dia. Suruh minta doa. Mudah-mudahan tak dapat pergi Sabah. Sedangkan orang telefon lah tu. Orang telefon dah. Balik kita minta lah ayah mak doa lah. Mudah-mudahan tak dapat pergi Sabah tempat lain. Mak dia berdoa semayang hajat. Pergi Terengganu dapat surat kena di Melaka. Allahu Akbar. Tengok. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Sedangkan di telefon dah dapat Sabah, tiba-tiba surat sampai kena Melaka. Dengan sebab doa ibu bapa dia. Allah boleh ubah. Malaikat padam Sabah tulis Melaka. Surat tu. Wallahu a'lam. Nak ceritanya kita balik pada Allah. Kita hebat, kita kuat ke, kita pandai ke, balik pada Allah. Allah bagi, Allah anugerahkan pada kita. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan ujub. Jika dia menyedari perkara-perkara demikian sebagai pemberian Allah dan merasa takut kehilangannya, maka itu bukanlah ujub.
Dah, kalau dia ni dia hebat, dia ni pakar, dia ni alim, dia ni kuat, dia ni pandai, dia berjaya, dia pemenang sebagainya, tak kira lah. Tapi dia ingat hak ni pada Allah ni. Bila-bila masa Allah boleh tarik, itu tak ujub. Kena sentiasa ingat, benda ni Allah bagi ke aku. Bila-bila masa Allah boleh tarik, itu tidak dikira ujub. Yang ujub ni, dah bila dia dapat sesuatu kelebihan, dia rasa dia sendiri. Dia tak sandar kepada Allah, dia rasa dia sendiri, maka itulah dikira sebagai ujub. Tak, sebagai orang yang kagum terhadap diri dia sendiri. Sifat ujub adalah merupakan salah satu sifat yang tercela dan boleh merosakkan pahala ibadat empunyanya, seolah-olah tidak mengenali diri sendiri dan tidak pula mengenal Tuhannya. Akibatnya kedudukannya akan dipandang rendah oleh masyarakat dan di pandangan agama Islam sendiri. Kadang-kadang kita rasa tak senang dengan orang sombong ni. Memanglah dia hebat, tapi cara bercakap dia, cara bercakap dia ni. Kawan dulu belajar di England, belajar di Amerika, dapat A semua. Kalah Mak Saleh. Cakap ya Allah. Kita rasa dia ni cakap besar, cakap sombong. Masyarakat mungkin hina dia. Agama lagilah. Kita kalau boleh semakin tinggi, semakin Allah bagi, kita kena tawaduk, rendah diri. Bila kita tawaduk, rendah diri, Allah angkat lagi. Bila kita rendah diri, Allah angkat lagi. Bila kita sombong, kita angkuh, Allah turunkan kita. Kita kena ingat, jangan sekali kita ada perasaan ujub, yang mana ia merupakan sifat yang tercela dan boleh merosakkan pahala ibadat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun bersabda, Nabi ada bersabda yang bermaksud 3 perkara yang membinasakan. Nabi kata, ada 3 perkara yang boleh membinasakan manusia. Yang pertama, sifat bakhil. Tahu bakhil? Haji Bakhir semalam, cerita Piramli, tengok. Labu-labi. Rupa-rupa duduk mimpi. Allah. Sampai hancur bantah-bantah. Haji Bakhir. Dia marah sangat Haji Bakhir sampai mimpi. Jadi Tazan lah, jadi Mak Saleh, macam-macam cakap Mak Saleh lah apa-apa. Jadi yang pertama sifat yang Nabi kata boleh merosakkan manusia ialah bakhil. Yang kedua, Nabi sebut sifat mengikut hawa nafsu. Dan yang ketiga, sifat seorang itu merasa ujub terhadap diri dia sendiri. 3 benda ni kena ingat. 3 benda ni boleh merosakkan manusia. Yang pertama, bakhil, kedekut. Tahi hidung masing. Kedekut, Allah. Apa tangkai jering orang kata? Kalau sedekah, ya Allah, cari. Kalau budak minta sedekah, tanya dulu, sekolah mana ni? Betul ke? Kedah mana? Ada sekolah tahfiz? Allah tanya gitu lalu. Lah bagilah 50 sen. Allah, kesian kat budak tu. Punya kedekutnya. Takut apa? Takut kena tipu. Takut budak tu tipu. Sebab sekarang ni banyak sangat tipu. Okey, nak tanya sikit. Kalau betul budak tu tipu, kita bagi boleh pahala tak? Boleh tak? Memang dia tipu. Boleh pahala tak kita? Ustaz Azhar Idrus kata, kalau kita sedekah, orang tu tak tipu, dapat 1 pahala. Kalau kita sedekah, orang tu tipu, dapat 2 pahala. Ini kita ambil pada Ustaz Azhar Idrus ni. Yang pertama dia kata pahala sedekah. Yang kedua pahala kena tipu. Tak payah tanya-tanya, bagi je. Ikut dia ditipu-tipu lah. Dia tipu 2 pahala dapat. Kita sedekah RM1, dapat RM10 pahala. Kalau tak tipu RM10, kalau tipu RM20 dapat pahala. Sebab pahala sedekah sekali, pahala menipu pula sekali. Tapi bila jenis orang kedekut ni, dia tanya dulu soal siasat, ya Allah, budak tu nak menangis. Memang ada betul penipu banyak.
Dah ada member seorang tu dia jumpa budak tahfiz. Kedah tak siap. Dia telefon terus. Ada nombor telefon? Ada telefon. Telefon terus. Ustaz, betul ke sekolah ni? Betul. Dia pun marah ke ustaz tu. Ustaz, janganlah duk suruh budak kecil-kecil ni minta sedekah, ustaz. Oh, dia marah ustaz. Kemudian dia. Nah, mak ayah hantar suruh belajar tahfiz, ustaz. Bukan suruh kutip sedekah. Oh, siap sarah ke ustaz. Kemudian dia. Oh. Nah. Lepas tu dia test pula. Okey, try baca surah Tabar, surah Muluk. Tak dapat. Surah Sejadah, tak dapat. Surah Lalah, Fatihah dapat. Oh, nah, memang betul banyak menipu sekarang ni. Nah, tapi nak ceritanya kita jangan sampai tahap kedekut. Tak bakhil sampai kita nak sedekah pun berkira. Nah, cari duit shilling ya Allah. Nah, maknanya kalau boleh kita buanglah sifat bakhil. Yang kedua, Nabi sebut di antara perkara boleh membinasakan manusia iaitu suka ikut hawa nafsu. Nafsu amarah, nafsu jahat. Nafsu ni kerja dia bawa kita ke arah kejahatan. Itu kerja nafsu. Jadi kalau kita ada ikut hawa nafsu, maka boleh merosakkan kita. Dan yang akhir sekali Nabi sebut, di antara sifat yang boleh membinasakan manusia iaitu sifat ujub. Bangga, kagum. Allah bagi lebih sikit kagum, cakap besar. Tak lubang hidung luah, ya Allah, bangga. Tak lubang hidung. Kena orang pam kat belakang pula. Sudah. Inilah bahaya, boleh merosakkan diri dia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah An-Najmu ayat 32 yang berbunyi, "Huwa a'lamu bikum iz ansha'akum minal ardi wa iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Yang bermaksud Allah kata huwa a'lamu bikum. Dialah Allah ini lebih mengetahui hal kamu. Allah tahu. Jangan risau, jangan kita nak sorok. Allah semua tahu hal kita ni. Nah, iz ansha'akum minal ardi. Dikala dia jadikan bapa kamu daripada tanah. Allah jadikan Adam dulu daripada tanah. Allah tahu belaka dah. Sifat manusia ni gini Allah tahu belaka. Allah kenal dah kita. Wa iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Dan dikala kamu masih anak-anak dalam perut ibu-ibu kamu. Dalam perut ibu tu pun Allah tahu dah. Dia ni esok-esok Allah tahu belaka dah. Nah, fala tuzakku anfusakum. Kerana itu janganlah kamu mengatakan diri kamu suci, memuji-muji diri. Huwa a'lamu bimanittaqa. Kerana dia, yakni Allah, lebih mengetahui siapa yang berbakti di antara kamu. Tak payah nak cerita ke orang lah. Tak payah nak kagum lah, Allah kenal kita. Allah tahu kita. Nah, maknanya Allah cerita pada kita bahawasanya kita kena buang sifat ujub ini, sifat suka kagum, suka bangga diri di atas sesuatu kelebihan yang kita ada. Dan kita kena kembalikan pada Allah, kita kena sandarkan kepada Allah di atas segala anugerah yang Allah telah berikan kepada kita. Dan akhir sekali, Sayyidina Ali bin Abi Talib pernah berkata, mengkagumi terhadap pencapaian diri sendiri adalah bertentangan dengan kejadian yang sebenarnya dan dia akan membahayakan kepada akal fikiran. Jadi sifat ujub ini sebenarnya dia berlawanan dengan fitrah kita. Manusia ni sepatutnya tawaduk, rendah diri. Bila kita ada sifat ujub, seolah-olah kita berlawanan dengan fitrah manusia. Kita kena tawaduk, rendah diri, khusyuk. Rasa hina aku ni Allah tegur. Pertama-tama buat ibadat, jangan rasa kagum. Mentang-mentang mari masjid, Allah kagum dah kawan ni, tak apa dah kali. Masjid sokmo, jangan. Tengok orang kedai kopi, ni geng kedai kopi ni. Tengok kawan ni. Jangan.
bila-bila masa takut Allah cabut kita. Nah, oleh itu kita kena sentiasa berdoa. Sebab itulah Allah ajar satu doa. Nah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, janganlah engkau membalikkan hati aku ni. Ba'da iz hadaitana, setelah engkau memberi hidayah kepada aku. Mintalah semua agar Allah istiqamah kita. Ya Allah uji apa sahaja pun aku tetap istiqamah dalam nak mentaati perintah Allah. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita akan selamat dan kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan jauhi daripada sifat-sifat yang terkeji, terutamanya sifat ujub yang kita belajar malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan ianya menjadi satu pengajaran pada kita untuk kita menjaga daripada penyakit-penyakit ujub dan juga penyakit-penyakit yang lain insyaAllah. Jadi rasa itulah saja kita ambil satu bab, satu penyakit malam ini berkaitan dengan ujub. InsyaAllah kita sambung lagi pada minggu depan berkaitan dengan jenis-jenis penyakit yang lain yang boleh merosakkan amal kita insyaAllah.